إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita lanjutkan lagi dalam kuliah sebelum tidur kita pada malam ini, di mana kita sedang cuba untuk berada pada bab yang pertama ataupun kitab yang pertama daripada kitab Riyadhus Salihin yang telah pun dikarang oleh Al-Imam Nawawi, sebagaimana yang telah pun saya huraikan dalam siri-siri sebelum ini. Dan pada malam ini saya suka untuk memberikan beberapa insight ataupun beberapa pandangan ataupun beberapa kefahaman sebelum kita masuk membacakan hadis yang pertama pada malam ini, di mana pada kitab yang pertama ini kita mendapati Al-Imam Nawawi telah memasukkan sebanyak 13 hadis. 13 hadis yang mana berkaitan dengan satu kefahaman yang sangat penting apabila kita beragama. Tetapi sebelum itu, saya suka untuk menyatakan di sini apabila Al-Imam Nawawi dalam Babul Ikhlas wa Ihdar Niyah fi Jami'il A'mali wal Aqwali al-Barizah wal Khafiyah, yang mana lebih kurang maksudnya bab niat dan ikhlas dalam beramal, di mana Al-Imam Nawawi telah mendatangkan beberapa potongan daripada surah-surah, daripada Al-Bayyinah, daripada Suratul Hajj, daripada Al-Imran, yang mana kalau kita perhatikan kenapa Al-Imam Nawawi memasukkan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qala Allah taala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Kalau kita perhatikan pada surah ini, pada ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala, kalau kita faham daripada ayat ini, di mana ia berbentuk arahan. Maknanya arahan untuk kita ikhlas, arahan untuk kita menjadi mukhlisin, arahan untuk kita menjadi orang-orang yang ikhlas adalah termasuk daripada arahan Allah Azza wa Jal. Kenapa? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Mereka tidak diperintahkan kecuali mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Maksudnya, seumpama mesej Al-Imam Nawawi kepada kita adalah untuk menjadi orang ikhlas itu adalah termasuk daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan benda yang main-main. Okey, yang mana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amalan-amalan kita sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, baik solatnya, baik puasanya,
baik zakatnya, baik hajinya, baik sedekahnya, apa sahaja ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, kewajipan kita adalah untuk berusaha menjadi orang yang ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Satu. Jadi, ikhlas adalah arahan daripada Allah Azza wa Jal. Seumpama ikhlas ini adalah syarat qubul al-a'mal. Ikhlas adalah syarat penting untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan yang namanya baik. Yang namanya baik. Satu. Itu kefahaman yang pertama. Dan kefahaman yang kedua apabila Al-Imam Nawawi memasukkan qala Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kelihatan Imam Nawawi seumpama nak bagi isyarat kepada kita dalam bab ikhlas beramal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pandang perbuatan-perbuatan semasa kita, perbuatan-perbuatan lepas kita. Buktinya la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jal daging dan darah, maksudnya haiwan yang telah disembelih, yakni amalan yang telah dilakukan oleh manusia atas maksud untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maknanya amalan yang telah lepas, maksudnya selagi mana amalan tu belum berlaku, kita ada peluang untuk betulkan niat kita supaya menjadi mukhlisin, menjalankan agama, menjalankan amal saleh dengan penuh keikhlasan. Jadi Masya Allah Tabarakallah, apabila kita telah melakukan amal itu dan tidak ada bersamanya keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan pandang. Allah takkan pandang. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan ayat yang ketiga dalam surah Al-Imran, di mana kata Allah Azza wa Jal, wa qala Allah Ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Maksudnya, beritahu kepada mereka Muhammad, jika kamu kesemuanya manusia merahsiakan atau menampakkan apa yang terkandung di dalam sudurikum. Sudurikum maksudnya apa? Sudurikum dalam dada kita ni, ataupun hati kita. Okey? Kita zahirkan, kita rahsiakan. Okey, mungkin mulut boleh kata ikhlas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu ya'lamullah. Okey, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Jadi seumpama Al-Imam Nawawi nak bagi mesej kepada kita dalam ayat ini tanpa dia mensyarahkan, nanti kita akan jumpa hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat, hadis yang kelima, hadis yang keenam sampai yang ke-13. Untuk tajuk yang Imam Nawawi bawakan tentang ikhlas ini, kita akan faham rupa-rupanya ketiga-tiga ayat Al-Quran ini memberi bantuan kepada kita untuk faham berkenaan dengan arahan Allah Ta'ala untuk menjadi mukhlisin. Okey, perbuatan-perbuatan lepas ni dah tak boleh ubah dah, kita baiki yang akan datang. Okey, sebabnya apa? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Maksudnya perbuatan-perbuatan kita akan datang semasa ni yang telah kita buat ataupun yang akan datang yang kita akan buat ini, tak payah sembunyi daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Masya Allah Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan faham bila kita mula masuk raudah yang pertama. Okey, raudah yang pertama ini adalah
perkataan-perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tertarik dengan kalimah ataupun daripada kata-kata seorang muhaqqiq yang telah mentahqiqkan kitab Riyadhus Salihin yang bernama Dr. Ali Abdul Hamid Abul Khair. Dalam muqaddimah tahqiq, yang mana Dr. Ali Abdul Hamid Abul Khair ini telah mengeluarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin dengan meletakkan nombor hadisnya dan telah meletakkan hukum hadisnya. Dia kata apa? Dia kata fasammaha riyadu. Adapun kitab ini Imam Nawawi telah meletakkan tajuknya Riyad. Wahia jam'u rawdah للصالحين المؤمنين الذي لا يحبون إلا أن يتمتعوا دون متاع في هذه الرياض وارتشفوا سعداء هذه الثمار الطيبة المباركة من دوحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل. Kata dia, Masya Allah, Tabarakallah, inilah dia himpunan taman-taman bagi orang-orang saleh mukminin yang mana mereka ini sangat suka. Mereka ini akan cuba mengelakkan daripada mendapat kegembiraan selain daripada mendapat nikmat memahami taman-taman yang datang daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan apabila kita mula membacakan hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin ini, kita akan cuba memahami bahawa kita sedang berada dalam taman-taman orang saleh yang mana mereka mencintai Allah dan Rasul mereka dengan sepenuh hati mereka. Dan tak cukup dengan hanya cinta. Sebab itu bila kita sebut kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti datang dua syarat. Apabila kita sebut kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti datang bersamanya dengan dua syarat. Maksudnya apa? Jika sekiranya kita hanya melepasi satu syarat sahaja, bermakna tak ada dalam diri kita ni syarat yang kedua, bermakna cinta kita ni dia goyang, cinta yang goyang. Cinta yang goyang maksudnya apa? Kemungkinan besar cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selaras dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Untuk mencintai Nabi ni mesti mari cara cinta yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, full stop. Dia tak boleh pandai-pandai, kita reka-reka, kita rasa-rasa, kita ikut suara majoriti. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesti mari dengan ikhlasuniyah, ikhlas. Dia mesti mari dengan ikhlas. Makna cinta dekat Nabi ni mesti mari dengan ikhlas, satu. Dan yang kedua, dia mesti mari dengan syarat yang kedua, apa dia? Al-ittiba'. Dia mesti mari dengan mengikut. Maksudnya, kalau hanya cinta tapi tak ikut, bermakna ataupun yang kita ikut tu menyalahi dan menyimpang daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebarangkalian cinta tu bukanlah palsu, tapi cinta yang kita panggil cinta yang melencong. Dia jadi cinta yang melencong. Sebab itulah kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa-doa yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla di masa-masa yang mustajab,
di tempat-tempat yang mustajab sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Okey, kita minta kepada Allah untuk kita ni dapat cintakan Nabi dengan sepenuh hati kita, dan kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut. Nanti insya-Allah taala bila kita lalu ke semua taman-taman yang Imam Nawawi bawakan ini, mudah-mudahan kita akan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas, mencintai Nabi, dan al-ittiba'u ar-rasul, mengikut itu kita akan jelas. Boleh faham macam tu? Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan cuba membacakan hadis yang pertama. Okey, dan jika sekiranya sempat kita akan baca hadis yang kedua, dan jika sekiranya sempat kita baca hadis yang ketiga. Baik. Hadis yang pertama ini, okey, saya harap anda semua faham bila mana Imam Nawawi datangkan 3 ayat Al-Quran ini menggambarkan Imam Nawawi nak deliver message ikhlas ni arahan daripada Allah Azza wa Jal. Amalan-amalan yang telah lepas yang kita tidak buat kerana Allah Azza wa Jal, maka tertolak dan kita kena baiki. Dan yang ketiga, kita ini janganlah nak sembunyikan kita punya keikhlasan ini, sebab di hadapan manusia kita boleh cakap yang kita ikhlas, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai keikhlasan kita sebab ya'lamullah. Maksudnya apa? Tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada Allah Azza wa Jalla. That's why penting untuk kita faham kenapa Imam Nawawi letakkan tajuk Babul Ikhlasi wa Ihdari Niyah. Bab tentang ikhlas, membicarakan tentang ikhlas wa ihdari niyah, dan menghadirkan hati, menghadirkan niat fi jami'il a'mal, untuk keseluruhan amalan-amalan harian kita, wal aqwal, dan perkataan-perkataan kita. Perkataan kita pun mesti hadir niat juga. Sama ada al-barizah yang memang terang-terang, ataupun wal khafiyah, ataupun yang tersembunyi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan untuk membacakan hadis yang pertama pada malam ini, dan mudah-mudahan apabila kita mendengar perkataan-perkataan Nabi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kefahaman yang benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk beramal. Okey, untuk beramal dengan sungguh-sungguh insya-Allah. Dan saya mendoakan dan kita mendoakan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beramal dengan apa yang kita pelajari insya-Allah. Amin. Baik, hadis yang pertama, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyahi ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Zawahi ibn Adi ibn Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang datang daripada Al-Imam Al-Bukhari dengan nombor hadis yang pertama, dan lihat Imam Muslim telah mendatangkan hadis yang sama pada nombor hadisnya 1907. Baik. Jadi kan, masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hadis yang pertama ini hadis yang terpenting. Hadis yang sangat penting untuk kita fahami pada malam ini, daripada Amirul Mukminin Abu Hasan
Okey, Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah ibn Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak huraikan nama-nama ni akan ambil masa yang panjang. Okey, jadi saya lebih fokus kepada kefahaman hadis, sebab kalau kita nak bincang siapakah Umar, okey, siapakah Nufail, siapakah Abdul Uzza, siapakah Riyah bin Abdullah, okey, siapakah Qurtib bin Zawahi Ibn Adi, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca nama perawi-perawi hadis, ataupun kita panggil the change of the narrators ini, ataupun al-isnad, ataupun sanad ini, kita mendapati bahawa bertemunya silsilah Umar Al-Khattab dengan tok-wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika sekiranya saya menghuraikan nama-nama ni dekat ambil masa panjang, nanti anda akan bosan. Okey, saya cuma nak bagi tahu dalam hadis ini kelihatan, okey, rupa-rupanya khalifah Islam yang kedua Umar Al-Khattab ada kaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk yang keberapa? Soalan dia yang tu. Okey, itu soalan dia. Okey, pada datuk yang keberapa? Kan, datuk yang keberapa bertemu dengan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maksudnya adalah aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan sami'tu mempunyai nilai yang sangat, kita panggil yang sangat valuable dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan terang kemudianlah. Okey, sebab kalau saya terang dari segi ilmu musalahul hadis, nanti ramai orang akan lari. Okey, tak terang pun ramai yang dah lari. Okey, dan dia akan jadi berat. Okey, untuk elakkan tu saya cuma bacakan sanad dia dan saya terang apa yang penting-penting saja. Okey, namun demikian kita nak pergi kepada kefahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perkataannya adalah katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan mendengar ni, mendengar daripada Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mendatangkan sesuatu pada hati kita. Perkataan sami'tu, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, dia memberi bekas kepada jiwa kita. Kenapa? Sebab orang-orang yang mendengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah minal akhyar. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk duduk memperjuangkan agama bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kematian mereka. Okey, sebab itulah ta'rifan kepada sahabat Nabi ni apa? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dinihi. Tuan-tuan dan puan-puan, tu sebab para sahabat Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan, ta'rifannya lebih kurang mereka yang mana mereka ini amana bihi. Okey, man laqiyan Nabi, mereka yang berjumpa Nabi wa amana bihi, dan mereka ni beriman kepada Nabi. Bukan hanya jumpa tapi tak beriman. Mereka jumpa Nabi dan mereka beriman. Mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, that's why Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tak menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Mereka jumpa Nabi, mereka meraihkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tetapi mereka tidak menjadi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebab apa? Mereka tak lepas syarat ni. Apa dia? Man laqiyan Nabi, mereka jumpa Nabi walaupun mungkin 1 saat, 2 saat, 5 minit, 30 minit dan pergi. Mereka ada syarat yang kedua, wa amana bihi, mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman. Sebab ada orang jumpa Nabi, mereka tak beriman. Mereka tak beriman. Jumpa tak beriman, tak dikira. Kemudian wa mata ala dinihi, dan mereka bukan hanya beriman bila jumpa Nabi, tetapi mereka masya-Allah tabarakallah, mereka mempertahankan akidah mereka. Wa mata ala dinihi, mereka mempertahankan akidah mereka sampai mereka jumpa Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Di situ ada hukum dia. Ada orang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi mereka tidak pertahankan iman mereka. Mereka tidak pertahankan iman mereka, dan mereka terkeluar daripada definisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita jealous. Tuan-tuan, kita jealous. That's why kalau hidup zaman dengan Nabi, kita dengar nama-nama tertentu yang mana mereka hidup sezaman dengan Nabi, tetapi mereka tidak menjadi sahabat pun. Nanti kita cerita. Okey, sampai masa kita cerita insya-Allah, ada orang mereka hidup zaman Nabi, tapi mereka tak jadi sahabat. Terbukti bahawa menjadi sahabat Nabi ini siapa yang pilih? Allah Subhanahu wa taala pilih kerana sebab-sebab sendiri tertentu. Boleh. Baik. Masya-Allah tabarakallah. Okey, itu mungkin dah panjang dah, mungkin ada yang mendengar dan merasa macam berat sangat ni. Okey, tak apa, ala kulli hal kita cerita sikit-sikit yang ringan-ringan je lah. Okey, baik. Jadi masya-Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita rasa jealous sebab apa? Sebab kita terlepas momen ni. Dan kalau kita menangis air mata darah sekalipun, kita tak mungkin jadi sahabat Nabi lagi. That's why bercakap tentang menjadi sahabat Nabi ni mesti jumpa dan hidup pada zaman Nabi. Adapun berjumpa dalam mimpi, pergi ziarah kubur Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, anda tak boleh kata saya ni sahabat, tak ada. Tak ada satu orang tok wali pun yang boleh mendakwa dirinya sahabat Nabi sebab setiap malam dia bermimpi berjumpa Nabi. Tak ada. Wal'iyazubillahi min dhalik. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan jumpa nanti hadis-hadis berkaitan itu insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita tinggal sebentar yang itu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya yaqulu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyati. Allahu akbar. Tuan-tuan, Nabi SAW bila berkata-kata, perkataan-perkataan Nabi ni dahsyat. Kita ni kadang-kadang merapu banyak. Buka mulut merapu. Buka mulut entah apa kau cakap. Saya lah tu. Okey. Dan tidak Nabi SAW. Perkataan Nabi adalah sebaik-baik perkataan. Perkataan baginda Nabi SAW adalah sebaik-baik perkataan. Okey? That's why nanti kita akan gunakan istilah-istilah yang penting, macam mana nak gambarkan, macam mana ulama-ulama menggambarkan perkataan-perkataan Nabi ni yang luar biasa. Sedangkan Nabi bukan pakar bahasa. Nabi bukan pakar yang pergi buat PhD, belajar linguistik, literature semua ni, tak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendidik, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan-perkataan Nabi ni kita akan jumpa dalam hadis Nabi yang akan menyebabkan kita kata ya Allah. Bagi mereka yang memahami bahasa Arab, kita kata ya Allah. Dahsyat sangat ni. Okey, buktinya apa? Nampak ni. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyati. Lebih kurang maksudnya bahawa sesungguhnya
semua amalan yang kita buat ini bergantung kepada niat. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya apa? Manusia ni hidup dengan amalan. Tuan-tuan dan puan-puan, that's why bila orang tanya, bila orang cakap, ada tak Nabi SAW tunjuk benda ni? Jawapannya, ada. Cuma kita mungkin tak sempat belajar. Sebab sibuk sangat eksperimen fizik kita. Kita sibuk sangat eksperimen aero angkasa kita. Kita lebih pandai tentang matematik, kita lebih pandai tentang sains, kita lebih pandai tentang farmakologi, tak menatang apa nak sebut pun tak kerti. Okey, kita pandai sangat benda-benda dunia ni sampai kita tak berapa pandai tentang apa yang Nabi ajar. Ini masalah saya. Okey, kita pandailah tentang handasah, tentang engineering, cakaplah menatang apa teori, tahu semua benda. Mengkritik cukup pandai. Tapi rupa-rupanya kita jahil tentang apa yang Nabi ajar. That's why ada tempat yang kita kena baiki. Kita kena baiki, kita kena sedar diri kita. Okey, habis tu salah ke saya belajar math tak? Tak salah. Saya bukanlah nak menghalang you all. Okey, tiba-tiba lepas ni pakat-pakat semua pergi belajar daripada elok-elok buat fizik. Okey, pergi buat PhD yang kedua, hadis, tak payah. Tak perlu pun. Tetapi saya rasa saya bertanggungjawab lah. Dalam jangkauan saya, okey, saya bercakap dengan para pelajar master PhD. Jadi saya rasa bertanggungjawab untuk saya, yang Tuhan bagi sedikitlah peluang, sedikit peluang, yang amat sedikit peluang untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Jadi saya nak sampaikan dengan cara lebih kreatif. Okey, dengan cara lebih kreatif. Okey, dengan cara lebih kreatif, dengan cara yang lebih, wallahu ta'ala a'lam, mungkin saya punya ijtihad ni salah. Okey, saya tidaklah memenuhi kriteria mujtahid. Tetapi kata guru saya, okey, Profesor Datuk Dr. Sanu Kutub Mustafa. Okey, dia kata kalaulah para ulama letakkan syarat menjadi mujtahid itu, inilah syarat-syaratnya. Okey, kata dia, itu juga para ulama yang meletakkan syarat mujtahid itu, mereka juga berijtihad. Jadi boleh guna, boleh tak gunalah. Okey, of course kita bukanlah mujtahid. Tetapi kita cuba untuk cari jalan macam mana sunnah-sunnah Nabi yang Nabi tinggalkan ni. Sebab sunnah ni ada sunnah yang kita kena ikut, dan ada sunnah yang dipanggil sebagai sunnah at-tarkiyah. Sunnah yang memang kita kena ikut, dan sunnah yang kita kena tinggalkan. Jadi kalau kita buat senarai, apakah sunnah-sunnah yang kita kena ikut? Kita mungkin tak mampu senaraikan, betul tak? Sebab kita tak belajar, kita tak diajar. Sebab ada orang yang menakut-nakutkan kita, kalau kau dapat sunnah Nabi, kau tak boleh hidup atas dunia ni. Astaghfirullah. Macamlah Nabi ni hidup di zaman yang manusia tak ada. Ataupun adakah Nabi hidup di Marikh? Tuan-tuan, apa yang Nabi ajar sesuai sampai hari kiamat. Itu sunnah yang kita kena ikut. Dan ada sunnah Nabi yang kita kena tinggalkan. Sampai para ulama karang kitab sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yang kita kena tinggalkan. La haula wa la quwata illa billah. Betapa luasnya ilmu. Okey, kita biasa dengar sunnah yang kita ikut, yang kita memang nak ikut, berusaha untuk ikut cara makan, cara minum, cara apa lagi? Cara bermasyarakat, okey, cara berpakaian. Alright? Itu yang kita tahulah. Yang orang biasa sebut, oh ini sunnah Nabi ni, kau kena ikut. Gitu kan. Dia terlupa ada benda yang Nabi suruh tinggal. Okey, sunnah yang kita kena tinggalkan.
Jadi salah satu caranya adalah untuk kita faham elemen ni dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, sunnah kita pada malam ni apa dia? Raudah ataupun taman kita pada malam ni adalah Nabi nak ajar kita, okey, tentang innamal a'malu binniyati. Semua amalan manusia ni, amal daripada amalun, al-a'malu, okey. Pelbagai jenis amalan ni, maknanya semua amalan ni yang manusia daripada dia tidur, dia bangun tidur sepanjang hari sampai dia mati, kita akan beramal dengan macam-macam amalan, okey, dan kesemua amalan tu binniyati. Binniyati. Apa dia binniyati? Maksudnya apa? Dengan kita ni setiap satu daripada amalan-amalan tu mesti disertai apa dia? Bahawa sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bahawasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Okey, apa yang dia niatkan. Contoh malam ni kita dengar kuliah sebelum tidur ni, saya yang menyampaikan. Pada hari mahsyar nanti Allah akan tanya, engkau bukan main ambil masa 9 suku sampai jam berapa tu, untuk apa yang kau live tu? Allah tanya, Allah tahu apa niat saya. Dan samalah juga dengan anda yang menonton pada malam ni. Okey, ada menonton dengan mungkin mengajak kawan-kawan dan seumpama dengannya, juga Allah tahu apa niat anda. Kenapa? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. That's why tuan-tuan dan puan-puan, that's why Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa niat kita. Ya'lamuhu Allah. Ini part paling takut. Tu sebab bila niat kita tergelincir saja, kita cepat-cepat baiki. Cepat-cepat kita tukar niat kita. Oh, aku buat ni kerana Allah Azza wa Jal. Dan bila cakap kita buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dan kita kata aku sembahyang ni kerana Allah Taala dan aku nak sihat, itu ada perbincangan para ulama. Boleh ke tak boleh? Nampak tak? Tapi berdasarkan kepada hadis ini, terbukti Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita, apa sahaja kita buat ni, jangan kita mensyirikkan niat kita. Okey, jangan kita mensyirikkan niat kita. Bagaimana? Jangan kita mensyirikkan niat kita. Ada agenda lain pula. That's why, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, kita ajar diri kita hari demi hari, kita ajar diri kita, bercakap dengan diri kita. That's why Tuhan kata apa? Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Ni, dalam ni. Ma fi sudurikum. Ma fi sudurikum bermakna, ni dalam ni. Okey? Dalam ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap dengan diri kita. Okey, orang putih panggil dia macam-macam lah. Insting lah. Alright? Self-talk lah. Dalam bahasa agamanya, nawaitulah niat. Kita bercakap dalam dada kita. Ma fi sudurikum. Ala sadrik. Okey? Kita bercakap dalam hati kita ni, just aku buat ni ya Allah kerana engkau. Full stop. Ini di antara benda yang payah. Masya Allah, tabarakallah. Ini benda payah. Okay, that's why kita baiki. Baik. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita juga jangan confuse. Okay, kita jangan confuse.
Okey, sebahagian daripada masyarakat kita dan juga masyarakat orang lain lah. Okey. Kita selalu terconfuse di antara menuturkan, bercakap menggunakan bahasa yang telinga kita dengar dengan niat. Kita selalu confuse. Kita biasa confuse. Contoh simple, kalau kita faham agama ni dan kita belajar agama ni tuan-tuan dan puan-puan, ada tempat niat itu kita perlu tuturkan. Ada tempat-tempat ibadah yang mana niat tu kita kena cakap. Dan ada tempat-tempat ibadah itu tak perlu ucap pun. Tak perlu ucap. Okey, tak perlu ucap. Malam ni ambil dulu kefahaman tu. Okey, saya ulang balik. Masya Allah, tabarakallah. Ini di antara benda-benda kita panggil. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Alright. That's why saya sangat menggalakkan para asatizah yang pelajari agama, belajarlah sampai PhD. Okey, belajarlah sampai PhD. Dan kalau boleh, janganlah buat PhD. Kau dah ustaz, dah orang agama, pergi buat PhD counselling. Kau dah kenapa? Taklah salah. Sebab biasanya bila kita ni dah memang degree kita agama, dah degree agama, tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi habislah sampai PhD agama tu bagi habis. Sebab bila kita cuba masuk level berbeza daripada degree pergi kepada master, pergi kepada PhD, bila kita lalu benda yang betul ketika kita sambung master PhD, kita akan berlaku, otak kita akan upgrade. Okey, otak ni akan upgrade. Dan salah satu benda yang payah adalah untuk upgrade otak kita. That's why ada tempat dalam agama ni yang kita memang kena melafazkan utterance. Kita mesti melafazkan perkataan tu. Tetapi ada tempat tak perlu pun. Berdasarkan apa? Berdasarkan al-ittiba'ur rasul. Berdasarkan kepada mengikut, mencontohi perbuatan-perbuatan baginda Nabi SAW. Tempat yang baginda tuturkan, kita tuturkan. Tempat yang Nabi tidak tuturkan, kita tawakuf. Okey, tawakuf. Okey, itu dia punya manhaj, itu approach dia. Okey, baik. Jadi kan apa kata Nabi? Dan barang siapa yang hijrahnya, Nabi bagi contoh, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana mencari dunia atau kerana wanita yang akan dinikahinya, maka hijrah itu hanya memperoleh apa yang diniatkannya dalam hijrahnya itu. Tuan-tuan nak cerita asbabul wurud hadis ni panjang. Ada Muhajir Ummu Qais dan sahabat Nabi yang berhijrah kerana mengahwini seorang wanita. Panjang. Okey, tak apalah, yang tu cari sendiri. But kuncinya adalah Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita, satu, dia mulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Satu, seumpama Imam Nawawi nak bagi tahu dia sendiri bila mengarang kitab ni, dia nak jaga niat dia. Allahu akbar. Okey? Dia menjaga niatnya. Masya Allah. Satu. Dan kita yang mempelajari dan membaca kitab ini, kita pun sejak daripada hadis yang pertama ni, kita jaga niat kita. Ya Allah, aku dengar perkataan yang diceritakan pada malam ni. Ya Allah, aku dengar kerana Engkau. Dekat mana? Ma fi sudurikum. Apa yang dalam dada kita. Ma fi sudurikum. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan cerita kat orang lah.
Oh, saya ni dengar ni, saya ikhlas ni. Allahu Akbar. That's why ada amalan-amalan lepas kita yang kadang-kadang kita tercerita. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah, kita takutlah. Mungkin Tuhan dah batalkan pahala dia. Allahu Akbar. Jadi ini ingatan untuk saya dan kepada semua yang mendengar kuliah sebelum tidur pada siri pada kali ini. Marilah sama-sama, bila mana kita beramal, apa sahaja amal, tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja amal, sama ada ibadah yang khusus sifatnya ataupun ibadah yang sifatnya umum, okey, seperti mendengar kuliah ni, tuan-tuan dan puan-puan, ma fi sudurikum, apa yang dalam dada kita ni, kita bercakaplah kepada Allah, ya Allah, aku buat ini kerana Engkau semata-mata, ya Allah. Full stop. Baik, jadi Imam Nawawi nak bagi mesej kepada kita dan juga ingatan untuk dia juga, yang mana kena jaga niat. Okey, bukanlah bermaksud, okey, bukanlah bermaksud Imam Nawawi tak ikhlas, tak. Always ada ruang dan peluang untuk reminder diri sendiri. Jadi itulah dia. Kerana itulah Imam Nawawi memasukkan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maknanya apa sahaja kesan daripada perbuatan tersebut akan dikira pahala kerana daripada apa yang kita datangkan, yang kita lalukan dalam hati ataupun ma fi sudurikum, dalam jiwa kita. Okey, dan mahallu an-niyah. Okey, tempat niat dia dekat mana? Dekat mana tempat niat, tuan-tuan dan puan-puan? Di manakah tempat niat? Di belakangnya kah? Di kanannya kah? Di kirinya kah? Di bawahnya kah? Di manakah niat ni? Lihat apa kata Allah Ta'ala dalam suratul Imran 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Maknanya apa? Niat tu dekat sini. Ma fi sudurikum. Tu sebab bila kita belajar tentang jenayah Islam, akan dibincangkan tentang bunuh dengan niat, bunuh tanpa niat. That's why hakim kena bijaksana menentukan perbuatan orang ni, dia memang niat nak bunuh ke ataupun dia pun tak sangka, dengan hanya selipar je pun saja singgah dekat tengkuk orang tu, meninggal orang tu. Jadi hukumannya tak samalah. Lebih kurang macam tu. Okey? Jadi Masya Allah Tabarakallah, that's why kita kena faham betul-betul di manakah tempat niat. Jadi jawapan dia pada malam ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan, tempat niat adalah ma fi sudurikum. Apa yang lintas, apa yang lalu, okey, dalam hati kita. That's why para ulama letak kaedah. Okey, that's why para ulama letakkan kaedah. Apa kaedah dia? Nahnu nahkum bil-zawahir wa 'ala Allahi as-sarair. Allah. Ini kaedah yang kita kena pegang. Apa dia? Jadi oleh kerana tempat niat tu dalam hati, dalam ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Okey? Jadi dalam hati ni yang akan nilai hanya Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kata ni mesti dia baca-baca hadis dalam Facebook apa semua ni, mesti niat dia apa ni? Tuan-tuan, para ulama kata nahnu nahkum bil zawahir wa 'ala Allahi as-sarair. Bila kita hukum manusia, bila kita nilai manusia, bila kita judge manusia, ulama-ulama letakkan kaedah dia, kita hukum manusia apa yang zawahir, apa yang kita nampak. Ini kaedah simple. Kalau saya bagi kaedah yang lebih complicated, nanti tak faham. Kita bagi kaedah simple je, dengan penuh rasa respect. Okey, anda mungkin boleh faham, tapi just kita nak mulakan kuliah ni supaya you ada rasa excitement, okey, bila mendengar
perkataan-perkataan Nabi SAW dibicarakan. Sebab matlamat kita adalah semakin banyak hadis Nabi yang kita dengar, semakin fahamlah kita tentang apa yang Nabi ajar, satu. Dan yang kedua, semakin banyak hadis Nabi yang kita dengar, mudah-mudahan hati kita semakin jinak dengan agama. Maknanya, semakin mudahlah untuk kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Semakin sungguhlah kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal di atas dosa-dosa tadi, semalam, tahun lepas dan seumpama dengannya lah. Baik, jadi Masya Allah Tabarakallah, itu hadis yang pertama berkenaan dengan niat. Dan yang terakhir pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita simpulkan, okey, kita hanya sempat baca satu hadis saja pada malam ni, dan mudah-mudahan untuk hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat sampai yang ke-13, okey, bahkan hadis yang ke-13 terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi maknanya dalam kuliah sebelum tidur ni, ada hari saya akan syarahkan hadisnya macam malam ni dengan simple, sesimpel yang mungkin, sesimpel-simpelnya lah. Okey. Dan ada hari saya takkan syarahkan hadisnya. Sebab okey, mensyarahkan hadis-hadis ini kadang-kadang mengambil masa yang agak lama untuk kita mengambil istifadahnya, yang akan menyebabkan kadang-kadang okey, kehilanganlah kita ni rasa macam lamanya. Okey, tak apa. Yang penting kita mulakan from somewhere, dan mudah-mudahan kita perlahan-lahan, sebab tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini, kita nak habiskan berapa banyak hadis, tuan-tuan dan puan-puan? Semoga Allah panjangkan usia kita, Allah Ta'ala berikan keberkatan masa kepada kita, Allah Ta'ala beri peluang. Kadang-kadang nak bagi alasan, ni macam-macam alasan. Saya pun, malam ni pun macam-macam alasan untuk mulakan kuliah sebelum tidur pada malam ni. Tapi oleh kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita faham, Masya Allah Tabarakallah, dengan kita membaca hadis Nabi ni yang penting untuk ingatan diri sendiri. Dan mudah-mudahan adalah keberkatan daripada membaca hadis Nabi. Maknanya Allah bantu kita untuk bawa kita untuk masuk taman-taman orang soleh from time to time, yang akan menyebabkan kita upgrade diri kita from time to time. Dan mudah-mudahan cinta kita dekat Nabi ni bukan hanya menyanyi. Okey, cinta kita dekat Nabi ni bukan hanya bernasyid. Okey, cinta kita dekat Nabi ni bukan hanya pegang sepanduk berarak utara selatan. Tuan-tuan, Masya Allah Tabarakallah, cintalah kita kepada Nabi SAW. Cintalah kita kepada Nabi SAW dengan ikhlas dan ilmu yang sahih. Okey? Kita akan habiskan insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? 1896 hadis. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kesabaran untuk kita lalu taman-taman orang saleh ni dengan 1896 hadis. Banyak tu. Okey? Jadi mudah-mudahan dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu kitab yang mana dalam tu ada hadis, kita berjaya selesaikan. Okey? Kita berjaya selesaikan dalam hidup kita ni adalah, walaupun kita mungkin bidang kita perubatan, bidang kita mungkin bidang chemistry, kita mungkin bidangnya mungkin engineering. Tapi dalam hidup kita ni, alhamdulillah, kita berjaya lalu 1896 hadis. Dan syukur kepada Allah Ta'ala, langkah pertama kita telah berjaya kita lakukan pada malam ini. Okey, maka berbaki lagi berapa? Berbaki lagi 1895 hadis. That's why, tuan-tuan dan puan-puan, langkah pertama sangat penting.
Kalau langkah pertama pun tak boleh, tak mungkin kita melangkah sejauh 1896 kilometer. Jadi mudah-mudahan pada malam ini Allah Ta'ala telah pilih kita untuk mendengar hadis yang pertama. Dan jika sekiranya ada kebaikan, bantu saya untuk sebarkan. Okey. Okey, saya tak harapkan apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan perkataan saya pada setiap malam Rabu dan Khamis ini akan didengari oleh ramai manusia, insya-Allah. Akan membantu ramai manusia untuk mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis. Hadis akan membatalkan ijtihad. Hadis akan membatalkan salah faham. Hadis akan membatalkan majority. Hadis akan membatalkan apa sahaja yang disangka betul, tetapi rupa-rupanya hadis bercakap sebaliknya. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala, Allah telah pilih kita pada malam ni untuk langkah yang pertama, dan berbaki lagi 1895 hadis. Dan esok, insya-Allah pada malam esok, kita akan membaca hadis yang kedua. Okey, yang mana Nabi bercakap tentang sekelompok pasukan yang akan menyerang Kaabah. Okey, sekelompok pasukan yang akan satu hari nanti yang akan yaghzu jaisyul Ka'bata. Malam esok kita akan baca hadis yang Nabi pesan kepada Ummul Mukminin. Kenapakah Ummul Mukminin? Siapakah Ummul Mukminin? Okey, Ummahatul Mukminin. Okey, yang mana Nabi nak cakap tentang akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Kaabah. Menarik. Okey, itu sahaja, insya-Allah. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla jika sekiranya apa yang saya sampaikan pada malam ini mukhalafatus sunnah, mukhalafatul Quran. Saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kelemahan saya dan kekurangan diri saya. Okey, saya bukanlah orang yang layak untuk mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sedar. Saya bukanlah orangnya. That's why saya sebut saya bacakan sahaja. Saya hanya bacakan sahaja. Dan saya syarahkan apa yang saya faham daripada pengalaman saya mempelajari hadis-hadis ini daripada guru-guru saya, dan apa yang saya masih ingat. Okey, apa yang saya masih ingat. Okey, sebab kalau saya buka kitab ni, tuan-tuan dan puan, ini adalah kitab yang saya belajar dulu. Okey, yang saya belajar dulu, ada conteng di sana sini. Okey, kadang-kadang ada yang saya mungkin tulis tak nampak sangat. Okey, zaman dulu tak pernah terfikir pun belajar untuk mengajar. Okey, belajar untuk mengajar, tapi saya tulis mengata-kata kan. Okey, conteng di sana sini ni. Dan ketika itu pun masih lagi muda belia, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin apa yang saya catat tu mungkin salah. Okey, salah faham dan seumpama dengannya. Saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan jika sekiranya ada kebaikan, anda bantu saya untuk sebarkan video ni. Okey, sebarkan video ni, sebarkan manfaat ni. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, anda bukan sebarkan tentang kelebihan saya, tak. A'udzubillahi min zalik. Saya tidak ada sebarang kelebihan. Saya tidak ada sebarang keajaiban. Saya tidak ada sebarang kelebihan. Tuan-tuan dan puan-puan, semuanya berbalik kepada Allah Azza wa Jal. Saya cuma membacakan perkataan Nabi untuk manfaat diri saya. Dan mudah-mudahan jika sekiranya anda yang mendengar ada manfaat daripada apa yang saya baca, tolonglah bantu saya untuk sebarkan. Okey, untuk sebarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam esok jumpa pada jam 9.15 malam. Kita akan bercakap berkenaan dengan sekelompok pasukan yang akan menyerang Kaabah sebagaimana yang Nabi sabdakan. Assalamualaikum.